Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lin wa tazkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wa hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa baina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman nabi bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, masih lagi Allah taala mempertemukan kita di dalam siri pembacaan matan sulan munawraqi fi ilmi mantiqi, iaitulah kita masuk pada fasal yang baru, dan masih lagi di dalam fasal ataupun bab qadiyan wa ahkamuha. Kemudian kita lihat sedikit pada siri yang semalam, iaitulah berkenaan tentang qadiyah dan juga hukum-hukum qadiyah. Jadi sedikit ulangan, bila kita sebut qadiyah, maka qadiyah itu sama dengan khabar. Itu satu lafaz ataupun banyak lafaz mempunyai satu makna, maka itulah dipanggil lafzun muradif. Lafaz muradif iaitu banyak lafaz tetapi mempunyai satu makna. Qadiyah dan juga khabar itu pengertian dia sama. Kalaulah para ulama mengiktibarkan ataupun menamakan dengan qadiyah, maka itulah iktibar daripada hukum ataupun qada. Kemudian kalaulah para ulama mengiktibarkan bait ini dengan khabaran wa ahkamuha, itulah iktibar daripada ikhbir, penceritaan ataupun cerita. Maka qadiyah dan juga khabar itu adalah penamaan yang sama. Kemudian qadiyah dia berpecah kepada dua, ada yang dinamakan hamliyah dan juga ada yang dinamakan syartiyah. Maka qadiyah ni apa? Qadiyah ini huwa murakkabun ihtamala sidqi wal kadhib li zatih. Iaitulah bertimbang-timbang ataupun diperlihatkan sama ada ataupun ihtimal sama ada benar ataupun kadhib, memandang min haisu daripada li zatih, daripada si mukhbir dan juga waqi', maka itulah li zatih. Maka itu qadiyah. Maka qadiyah dia berpecah kepada dua, ada hamliyah, ada syartiyah. Kalau hamliyah, maka ia ditandai ataupun dialamatkan dengan isnad. Seperti contoh kita sebut Zaidun qa'imun, maka itu dipanggil qa'im, itu adalah isnad bagi si Zaid. Maka si Zaid itu yang sedang berdiri, maka berdiri itu dipanggil isnad bagi si Zaid yang objek. Kemudian kalau qadiyah syartiyah, dia ditandai dengan adatus syarak ataupun ada-adat syarak ataupun huruf-huruf syarak seperti in dan lain sebagainya. Kalau qadiyah hamliyah kulliyah, dipecah kepada dua. Qadiyah hamliyah dia berpecah kepada dua, ada qadiyah hamliyah kulliyah, ada qadiyah hamliyah syakhsiyah. Kalau qadiyah hamliyah kulliyah, dia ditandai dengan adat sur. Adat sur dia ada 5. Yang pertama ada kul, yang kedua ada ba'da, yang ketiga adalah syai'un, yang keempat adalah ba'da, yang kelima adalah syibhu jalah. Kemudian qadiyah hamliyah syakhsiyah itu adalah dia tidak ditandai dengan adat sur dan dia dibahagi kepada salibah dan mujabah, salibah dan juga mujabah. Kemudian qadiyah hamliyah kulliyah,
dia berpecah pula kepada dia ada muhmalah dan juga musawwarah. Maka kedua-dua itu dibahagikan, ada kulliyah juz'iyah, ada mujabah salibah dan mujabah salibah dan mujabah salibah. Itu semalam yang saya telah terangkan ada 8. Ada juz'iyah salibah, juz'iyah mujabah, ada kulliyah mujabah, kulliyah salibah dan juga beberapa lagi, ada 8 semua sekali, boleh lihat dari siri yang telah lepas. Kemudian qadhiyah syartiyah. Qadhiyah syartiyah yang mana ditandai dengan adat syarat seperti in dan lain-lain. Kemudian qadhiyah syartiyah dia berpecah kepada dua, ada munfasilah, ada muttasilah. Ada munfasilah, ada muttasilah. Kalau muttasilah dia bercantum. Dia bercantum. Seperti contoh yang saya sebut semalam. In kanatis syamsu tali'atan fannaharu mawjudun. Ini adalah contoh adalah qadhiyah syartiyah muttasilah. In kanatis syamsu tali'atan fannaharu mawjudun. Ini adalah seperti mana qadhiyah syartiyah muttasilah. Kemudian qadhiyah syartiyah munfasilah, iaitu dia terpisah. Seperti contoh kita sebut wal adadu imma zaujun wa imma fardun. Wal adadu imma zaujun wa imma fardun. Bermula bilangan itu ada kala genap, ada kala ganjil. Maka itu dinamakan adalah qadhiyah syartiyah munfasilah. Maka in kanatis syamsu ini adalah dipanggil muqaddam. Yang mana juzuk yang pertama itu dipanggil muqaddam. Kalau juzuk yang kedua start daripada in kanatis syamsu, iaitu juzuk yang pertama, tali'atan fannaharu mawjudun, ini juzuk yang kedua dipanggil tali. Yang mana dijatuh pada juzuk yang kedua itu dipanggil tali. Yang depan muqaddam, yang kedua tali. Kalau munfasilah, contoh kita wal adadu imma zaujun wa imma fardun. Wal adadu itu adalah muqaddam, sementara imma zaujun wa imma fardun itu adalah tali, iaitu juzuk yang kedua. Juzuk yang pertama wal adadu itu dipanggil muqaddam. Ini di antara contoh qadhiyah syartiyah munfasilah. Yang tadi in kanatis syamsu fannaharu mawjudun fannaharu tali'atan fannaharu mawjudun. Itu adalah contoh daripada qadhiyah syartiyah muttasilah. Kemudian qadhiyah syartiyah munfasilah dia dibahagi pula kepada 3. Ada manik jami', ada manik jamak, ada manik huma, ada manik khulu. Yang paling daripada ketiga-tiga manik jami', manik khulu, manik huma, yang paling khusus adalah manik huma, yang mana dihimpun tercegah daripada manik jami' dan manik khulu. Contoh manik huma ini lebih khusus dibanding daripada dua manik jami' dan manik khulu, seperti mana yang kita sebut semalam. Iaitulah kalau manik huma ini, dia ini tiap-tiap manik huma dia boleh dikatakan manik jami'. Manik huma dia boleh dikatakan manik jami' kerana salah satu daripada manik huma adalah manik jami'. Manik huma juga dia boleh dikatakan sebagai manik jami'. Manik huma. Manik jami' dia boleh tentu dengan manik huma kerana salah satu manik huma adalah manik jami'. Manik huma dia boleh kita katakan manik khulu kerana salah satu manik huma adalah manik khulu. Maka manik huma ini adalah khusus, lebih khusus daripada manik huma dan manik jami', dan dia terbenar salah satu daripada manik jami'. Kalau manik jami' dia ini tercegah daripada berhimpun. Contoh kita kata sebuah jisim ada sebuah jisim dia terbenar kepada hitam dan terbenar kepada putih. Dan terbenar juga pada jisim itu tidak putih dan tidak hitam. Dia tercegah daripada berhimpun kedua sekali. Tercegah daripada berhimpun dua sekali. Kalau manik khulu tercegah daripada sunyi. Kalau manik huma tercegah daripada salah satu
daripada yang dihimpun ataupun manik jamak ataupun manik khulu. Itu manik huma. Contoh yang saya sebut tadi, wal adadu imma zaujun wa imma fardun. Maka ini adalah lafaz manik huma. Yang mana ia terbenar kepada manik jamak, ia terbenar kepada manik khulu. Maka itu contoh pada manik huma. Habis. Itu secara ringkas adalah qadhiyah dan wa ahkamuha pada siri yang semalam ataupun bab yang semalam. Sekarang kita masuk pada bab ataupun fasal yang baru, iaitu faslun fi tanaqudi, ataupun faslun pada menyatakan tanaqud. Fasal tentang tanaqud ataupun berlawanan. Ini juga rentetan daripada bab qadhiyah dan juga hukum-hukum qadhiyah. Maka ini fasal ini fi tanaqud ini terbahagi ataupun dia termasuk di dalam fasal yang ada di dalam bab qadhiyah dan hukum-hukum qadhiyah. Habis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain min amin ya rabbal alamin. Faslun fi tanaqudi, bermula, fasal bermula ataupun bermula ini itu satu fasal pada menyatakan tanaqud, pada menyatakan tanaqud. Maka di dalam fasal ini musannif akan menjelaskan tentang tanaqud. Apa itu tanaqud? Tanaqudu khulfu qadiyataini fi kaifin wa sidqu wahidin amrun kufi. Bermula tanaqud itu berbeza. Khulfu dengan makna ikhtilafu. Bermula tanaqud itu berbeza. Qadiyataini, dua qadiyah, fi kaifin, pada kaif bagaimana, wasidqu, pada hal bermula benar yang satu, wahid, itu amrum, pekerjaan yang diikutkan akan dianya yang satu tu wahidi tu. Jadi ini adalah berbincang tentang tanaqud. Maka tanaqud dia dibahagikan. Maka tanaqud ini adalah bahagian daripada hukum-hukum qadhiyah ataupun dalam bab qadiyan wa ahkamuha. Maka tanaqud ini adalah hukum-hukum bagi qadhiyah ataupun penjelasan daripada rentetan bab yang semalam tu, iaitu qadiyan wa ahkamuha, iaitu hukum-hukum qadhiyah. Maka tanaqud ini adalah salah satu daripada hukum-hukum qadhiyah. Dan juga tanaqud dia juga berbincang, walaupun ia juga daripada hukum-hukum qadhiyah, dan juga dia di sebalik tanaqud, iaitu akas. Kemudian tanaqud pada asal dia disebut sesuatu yang mana sesuatu seperti kita kata Zaidun la Zaidun, itu tanaqud. Bermula Zaid, bermula bukan si Zaid. Itu contoh. Pada asal tanaqud, pada asal dia sebut sesuatu dan nafi sesuatu. Itu tanaqud. Dia sebut sesuatu dan dia menafikan sesuatu. Contoh Zaidun la Zaidun. Bermula Zaid, bermula bukan si Zaid ataupun bermula tidak si Zaid. Maka dia sebut Zaid dan dia menafikan si Zaid. Itu dinamakan tanaqud. Kemudian maksud dengan tanaqud daripada khulfu ini adalah dua qadhiyah pada kaif. Apa maksud? Iaitulah dua kaif ataupun kita panggil qadhiyataini, itulah dipanggil ijab dan salab. Kan dalam bait tanaqudu khulfu qadhiyataini, dua qadhiyah,
Ini makna dia adalah dua qadiyah, iaitu ijab dan salab, ataupun salab dan ijab. Ijab dengan makna tetap, sebut, ijab dengan makna sebut, dan salab dengan makna menafikan. Maka Zaidun la Zaidun, maka ini tanakut, sebut sesuatu dan nafi sesuatu. Maka Zaidun la Zaidun, Zaidun itu dipanggil ijab, iaitu menyebutkan akan sesuatu. La Zaidun itu dipanggil salab, menafikan sesuatu. Ini dipanggil tanakut ataupun qadiyataini, khilaf di antara dua qadiyah, iaitu ijab dan salab, menyebutkan sesuatu dan menafikan sesuatu. Ini tanakut secara asal, secara asas. Nah, kemudian salah satu yang kita katakan benar dan salah satu kita katakan tidak benar, ataupun yang lain, itulah kita panggilkan dengan makna tanakut. Contoh, Zaidun alimun, Zaidun laisa bi'ilmi atau laisa bi'alimi. Zaidun alimun, bermula Zaid itu yang alim. Zaidun laisa bi'alimi, bermula Zaid itu bukan alim. Begitu. Maka ayat Zaidun alimun, Zaidun laisa bi'alimi, ini tanakut. Ini tanakut. Yang mana Zaidun alimun ini ijab, yakni menyebutkan sesuatu. Bermula Zaid itu yang alim, dia ijab, dia mengatakan. Satu ayat ini dia mengatakan Zaidun alimun, itu dipanggil ijab, menyebutkan sesuatu. Sementara ayat yang lain dia sebut Zaidun laisa bi'alimi. Dia kata bermula Zaid itu yang tiada ilmu, yang tiada ia dengan ilmu. Maka yang kedua ini laisa ataupun Zaidun laisa, inilah kita panggil salab, menafikan. Maka ini dipanggil ayat tanakut, menyebutkan sesuatu dipanggil ijab dan menafikan sesuatu dipanggil salab. Kalau ditanya apa ta'rif tanakut? Ta'rif tanakut di dalam kitab-kitab mati disebut ikhtilafu qadiyataini fi kaifi wal kam ma'aku nasidqi ahaduhuma wal kadhib akhar. Iaitu berkhilaf di antara dua qadiyah. Apa dua qadiyah? Iaitu ijab dan salab. Pada bagaimana dan pada bilangan, dengan keadaan yang benar ataupun salah satu daripada benar ataupun salah. Maka itu dipanggil tanakut secara ta'rif. Ikhtilafu qadiyataini fi kaifi wal kamu ma'aku nasidaqa ahaduhuma. Itu dipanggil ta'rif tanakut, iaitu ikhtilaf dua qadiyah. Apa qadiyah? Apa dua qadiyah? Iaitu ijab dan juga salab. Seperti yang saya terangkan tadi, Zaidun alimun, bermula Zaid itu yang alim. Ini ijab. Yang mana satu ayat ini dikatakan bermula Zaid itu yang alim. Ini dipanggil ijab. Maka ayat yang kedua dikata Zaidun laisa bi'alimin, bermula Zaid itu yang tiada alim. Maka yang kedua ini dipanggil salab, menafikan. Maka bila bercantum dua ayat ini dipanggil tanakut, ikhtilah dua qadiyah, dari dua qadiyah pada bagaimana keadaan qadiyah itu ataupun ayat itu. Maka sebab itu ini dipanggil tanakut, tanakut. Habis. Fa in takum syakhsiyatan aw muhmalah fanaqduha bil kaifi an tubaddilah. Fa in, maka jika ada ianya qadiyah itu syakhsiyah aw muhmalah ataupun muhmalah, maka bermula lawannya syakhsiyah dan juga muhmalah tu bil kaifi antubaddilah,
dengan sekira-kira kaif itu bahawa kamu ganti akannya kaif. Maka qadiyah, kalau qadiyah itu syakhsiyah, kan kita ngaji dah qadiyah, ada bab qadiyah wa ahkamuha tu kita ngaji dah. Qadiyah diperpecah pada dua, ada qadiyah syartiyah, ada qadiyah muhmalah. Nah, qadiyah syartiyah, qadiyah muhmalah. Daripada muhmalah ada syakhsiyah, ada kulliyah, kan? Maka kalau qadiyah itu syakhsiyah ataupun qadiyah muhmalah, maka yang boleh menggantikan ijab, maka yang boleh menggantikan qadiyah syakhsiyah atau muhmalah hanya yang boleh digantikan ijab dengan salak ataupun salak dengan ijab. Kalau qadiyah syakhsiyah ataupun qadiyah muhmalah, dia hanya boleh digantikan dengan ijab dengan salak. Salak dengan ijab, gitu je. Contoh kita kata pada qadiyah syakhsiyah, Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun. Maka perkataan Zaidun qa'imun ini diganti dengan Zaidun laisa biqa'imi ataupun laisa biqa'im. Maka Zaidun qa'imun ini asalnya adalah qadiyah syakhsiyah ataupun qadiyah muhmalah. Dia ini Zaidun qa'imun adalah ijab, iaitu disebutkan sesuatu. Disebutkan si Zaid itu yang sedang berdiri. Tetapi dengan Zaidun qa'imun ini boleh daripada ijab kita bertukar kepada salak. Apa? Zaidun laisa biqa'imin. Bermula Zaid itu yang tiada dengan berdiri. Maka ini dipanggil ganti daripada ijab kepada salak ataupun salak kepada ijab. Ataupun salak daripada ijab. Contoh Zaidun laisa biqa'imi. Ini asal dia adalah salak, menafikan si Zaid itu yang sedang berdiri. Kita nak tukar kepada ijab, kita nak menetapkan si Zaid, maka jadilah Zaidun qa'imun. Bermula Zaid itu yang sedang berdiri, kita buang laisa. Maka itu dipanggil ganti salak kepada ijab ataupun ganti ijab kepada salak, hanya terkhusus kepada qadiyah syakhsiyah ataupun qadiyah muhmalah. Qadiyah syakhsiyah ataupun qadiyah muhmalah. Itu contoh qadiyah syakhsiyah. Kalau contoh qadiyah muhmalah, contoh kita kata insanun hayawan. Ini qadiyah muhmalah. Insanun hayawan. Nah, insanun hayawan. Bermula insan itu adalah hayawan. Kita ganti dengan insanun laisa bihayawani. Bermula insan itu bukan dengan hayawan. Bermula insan itu bukan hayawan. Ini dipanggil badal ataupun ganti daripada qadiyah muhmalah. Asalnya dikatakan insanun hayawan, dia ijab, dia tetapkan, dia mengatakan insan itu adalah hayawan, tetapi ditukar daripada ijab kepada salak, daripada qadiyah muhmalah. Jadilah insanun laisa bihayawanin. Maka ini dipanggil qadiyah muhmalah daripada ijab kepada salak ataupun salak kepada ijab. Kalau salak kepada ijab, contoh dia kata salak insanun laisa bihayawanin. Ini salak, kita nak tukar kepada ijab. Insanun hayawan. Bermula insan itu hayawan. Maka ini dipanggil daripada salak kepada ijab. Inilah contoh pergantian daripada qadiyah syakhsiyah dan qadiyah muhmalah. Boleh daripada salak kepada ijab, ijab kepada salak. Apa ijab ni? Ijab ini menetapkan, menyebutkan. Itu ijab.
Kalau salak menafikan sesuatu, mesti ada tanda laisa. Contoh ijab. Satu perkataan. Kita sekarang ni berbincang tentang qadiyah. Kita berbincang tentang qadiyah. Apa qadiyah? Huwa ikhtilafu qadiyataini. Iaitu berikhtilaf, berselisih di antara dua qadiyah. Apa dua qadiyah? Salak dan juga ijab. Nak faham salak ijab, contoh dia. Kalau ijab, Zaidun qaimun, kita menyebutkan. Bermula Zaid itu yang sedang berdiri. Ini dipanggil ijab, menyebutkan si Zaid yang sedang berdiri. Kemudian kalau salak adalah Zaidun laisa biqaimi. Bermula Zaid itu yang bukan dengan berdiri, ataupun bermula Zaid itu yang bukan dengan berdiri. Ini dipanggil salak. Ini asas salak dan juga ijab. Maka inilah dipanggil dua qadiyah daripada tanakut. Iaitu tanakut ni apa? Menyebutkan sesuatu dan menafikan sesuatu. Asal dia menyebutkan si Zaid itu yang sedang berdiri, tapi dalam masa yang sama dia menafikan Zaid itu yang sedang berdiri, iaitu laisa ataupun Zaidun laisa biqaimi. Ini di antara dipanggil tanakut, menyebutkan sesuatu dan menafikan sesuatu. Dan juga di dalam bait seterusnya kita berbincang tentang fa intaku syakhsiyatan au muhmalah fanaqduha bi kaifi aitu badilah. Iaitu kadang-kadang qadiyah syakhsiyah dan qadiyah muhmalah dia boleh diganti daripada ijab kepada salak ataupun salak kepada hijab. Contoh qadiyah syakhsiyah, Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Maka ini adalah contoh qadiyah syakhsiyah. Apa syakhsiyah? Si Zaid, syakhsun muayyan, ada anggota badan. Si Zaid yang sedang berdiri, Zaidun qaimun. Ini bentuk qadiyah syakhsiyah. Zaidun qaimun, dia menyebutkan si Zaid itu yang sedang berdiri. Ini dipanggil ijab. Dia menyebutkan sesuatu. Dalam masa yang sama, di dalam qadiyah ini ataupun qadiyah muhmalah boleh bertukar daripada ijab kepada salak. Asal dia menyebutkan Zaidun qaimun, tapi dia nak menggantikan daripada ijab kepada salak. Apa salak? Zaidun laisa biqaimi. Bermula Zaid itu yang bukan dengan berdiri. Maka ini diganti daripada ijab kepada salak. Ini contoh bentuk daripada qadiyah syakhsiyah. Kemudian qadiyah muhmalah, contoh kita kata insanun hayawan. Ini ijab. Dia menyebutkan sesuatu. Dia menyebutkan bermula insan itu hayawan. Tetapi daripada ijab, daripada menyebutkan, dia itu menggantikan kepada salak. Apa? Insanun laisa bihayawani. Bermula insan itu bukan dengan hayawan, bukan daripada hayawan. Maka ini dipanggil ijab kepada salak ataupun salak kepada ijab, maka ditukar saja. Maka di dalam qadiyah syakhsiyah, qadiyah muhmalah boleh kita badal ataupun ganti daripada ijab kepada salak ataupun salak kepada ijab. Itu garis panduan dia. Habis. Wa in takun mahsuratan bisuri, dan jika ada ianya qadiyah itu dihasarkan, mahsuratan dihasarkan akan dianya qadiyah dengan adak sur, dengan sur, maka fanqud bididdi suriha mazkuri, maka tanakut olehmu, iaitu berlawanlah olehmu dengan lawan surnya, suriha, surnya qadiyah yang telah al-mazkur, yang telah disebutkan akan dianya sur. Maka kalau qadiyah, satu qadiyah dia memakai dengan adat sur,
Kan kita telah sebut adat sur dia ada 5. Ada kulli, ada ba'di, ada la syai'un, ada la ba'da, ada syibhu jala. Ataupun juzuk sama juga. Maka kalau qadiyah itu ataupun satu muqaddimah ataupun satu qadiyah, dia memakai dengan adat sur. Contoh kul ke, ba'da ke di awal, ataupun la syai'un ke, ataupun la ba'da, ataupun syibhu jala, tak, ataupun juz'i, mujabah ataupun salibah, maka kita kena tanakut adalah lawang surnya pada tiap-tiap perkara itu. Contoh kita kata ada sur ijab kulli, ada sur ijab kulli, maka lawannya sur salok juzuk. Ini sifi. Kalau ada sur ijab kulli, maka lawang dia sur salok juz'i. Sur salok juz'i. Contoh kita kata kullu insanun hayawan. Ini dipanggil ada sur ijab kulli. Bermula kullu insanun hayawan, bermula insan itu, bermula setiap insan itu hayawan. Ini dipanggil ada sur ijab kulli. Kullu insanun hayawan. Maka lawan ataupun tanakut bagi kulli ijab ada sur ijab kulli iaitu kullu insanun hayawan, maka tanakut dia adalah sur salok juzuk. Apa? Ba'da insanun laisa bihayawani. Itu lawan bagi ada sur ijab kulli. Contoh kullu insanun hayawan, maka lawan dia adalah ada sur salok juzuk, menafikan sebahagian daripada ada sur ijab kulli. Contoh kita kata kullu insanun hayawan, maka jatuhlah laisa ba'da insanun bihayawan. Kullu insanun hayawan ini dipanggil ada sur ijab kulli, maka tanakut dia adalah sur salok juzuk. Contoh laisa ba'da insanun bihayawanin, bermula tiada sebahagian insan itu dengan hayawan. Itu dipanggil tanakut bagi ada sur ijab kulli, maka lawan dia sur salok juzuk. Ingat, kalau ijab lawan dia salok, kalau kulli lawan dia juzuk, kalau tiap-tiap lawannya juzuk gitu. Kalau salok lawannya, kalau kulli lawan salok, kalau kulli lawan juz'i. Ingat situ. Itu sifi. Ataupun ada sur salok kulli. Tadi ada sur ijab kulli, ini ada sur salok kulli. Maka lawan dia tanakut saja, balik akal saja. Ada sur ijab juzuk. Tadi ijab salok, ini salok ijab. Maka ditukar saja. Contoh la syai'un minal insani bihajari. Ataupun kalau lawan dia tanakut dia sur ijab juzuk, ba'da insan hajar. Itu ba'da dengan makna juzuk, ataupun kulli dengan makna kul, ataupun la syai'un. Boleh juga. Yang penting adalah ada sur. Yang penting ada sur. Baik. Wa in takun mujabatan kulliyah naqiduha salibatun juz'iyah. Wa in takun, dan jika ada ianya qadiyah, itu mujabah khabarlah, itu mujabah kulliyah. Naqiduha, bermula lawannya mujabah kulliyah tu, itu salibah juz'iyah.
Maka kalau qadiyah itu mujabah kulliyah, tak, kalau qadiyah itu mujabah kulliyah. Contoh kita kata mujabah kulliyah ni, kullu insanun hayawan. Ini mujabah kulliyah. Mujabah kulliyah, kullu insanun hayawan, mujabah kulliyah. Tak, maka lawan bagi mujabah kulliyah iaitu kullu insanun hayawan, maka lawannya adalah salibah juz'iyah. Salibah juz'iyah. Contoh, laisa ba'da insanun bihayawani. Dan kalau terbalik, maka dibalik di akas saja. Kalau asal salibah juz'iyah, maka lawan dia adalah mujabah kulliyah. Kalau mujabah kulliyah, lawannya salibah juz'iyah. Ingat gitu je. Wa in takum salibatan kulliyah naqiduha mujabatun juz'iyah. Dan jika ada ianya qadiyah itu salibatan kulliyah, itu salibah kulliyah, naqiduha bermula lawannya salibah kulliyah, itu mujabah juz'iyah. Kalau diterbalik itu tadi mujabah kulliyah lawan salibah juz'iyah. Tak? Kalau salibah kulliyah, tak, kalau qadiyah salibah, jadi mujabah kulliyah ini salibah kulliyah. Contoh salibah kulliyah, la syai'um minal insanin bihajari. Maka lawannya mujabah juz'iyah. Lawannya mujabah juz'iyah. Kalau salibah juz'iyah, maka lawannya salibah kulliyah. Kalau mujabah juz'iyah, maka lawannya mujabah kulliyah. Tu. Maka habis. Maka secara kesimpulannya, bila menyebut tentang tanaqud, apa tanaqud? Kita dengar molek. Secara mudah saya nak terang. Tanaqud ni apa? Ikhtilafu qadiyataini fi kaifi wal kam. Apa qadiyah? Apa tanaqud? Iaitu ikhtilaf, berlawanan antara dua qadiyatain. Apa dua qadiyatain? Ijab salok. Ijab salok. Ingat, kalau tanaqud mesti ikhtilaf dua qadiyah. Apa qadiyah itu? Salok, ijab. Ijab salok. Ingat. Bila sebut tanaqud mesti berbetulan, mesti berkait dengan salok, ijab ataupun ijab salok. Contoh tanaqud, Zaidun qa'imun. Ini adalah ijab, menyebutkan sesuatu. Lalu dia sebut laisa ataupun Zaidun laisa biqa'imi. Tiadalah si Zaid ataupun tiadalah si Zaid itu dengan berdiri. Maka ini dipanggil salak, menafikan dirian ataupun berdirinya si Zaid. Maka ini dua qadiyah yang berlawanan, inilah dipanggil tanaqud. Sekali dia sebut ijab, sekali dia sebut salak, menafikan. Maka ini dipanggil tanaqud, iaitulah ikhtilafu qadiyataini, antara ijab dan juga salak. Ini dipanggil tanaqud. Kemudian itu dipanggil tanaqud secara mudah, secara kepastian. InsyaAllah saya akan tulis sedikit nota jadual secara mudah supaya kita faham ataupun nampak tentang mantik ataupun perkenaan tentang tanaqud. Boleh sahabat-sahabat tanya kalau ada soalan. Mungkin saya bertiawar sedikit malam ni. Ada sahabat-sahabat ada soalan boleh tanya, ataupun nak tanya secara mudah-mudah apa itu tanaqud. Boleh insya-Allah tanya. Kita beri mudah, kita beri kefahaman dengan mudah. Ada sahabat-sahabat nak tanya boleh tanya. Sahabat-sahabat boleh share kepada sahabat-sahabat yang lain, share ke grup-grup.
Mungkin ada yang nak mengaji mantik, sila. Tanaqud dia salah satu hukum daripada qadiyah. Kalau tanaqud maka dia akas dia adalah sebaliknya adalah akas. Tanaqud dia hukum daripada qadiyah. Maka qadiyah itu kita nak hukum dengan apa? Di antaranya tanaqud. Iaitu qadiyah ada yang tanaqud. Qadiyah ada hukumnya tanaqud, iaitu salak dan juga ijab, ataupun ijab dan juga salak. Maka itu hukum tanaqud. Boleh sahabat-sahabat tanya kalau ada soalan. Hayatul ilmi bil muzakarah. Bermula hidupnya ilmu itu dengan bermuzakarah, ataupun hayatul ilmi bisuali. Bermula hidupnya ilmu itu dengan bertanya-tanya soal. Boleh sahabat-sahabat tanya. Boleh sahabat-sahabat tanya. Ada yang tak faham tentang tanaqud, insya-Allah kita kongsi-kongsi. Kita mungkin berhenti awal pada malam ini. Ada sedikit kerja, insya-Allah. Fasal tanaqud ni tidak banyak huraian dan tidak payah huraian dia, kerana kita baca matang sahaja, dan hamba tak syarah banyak kerana memang tuntutan matang itu hanyalah sikit dan kita faham mengikut matan dulu. Saya tak akan syarah lebih-lebih kerana syarah itu memberatkan. Nanti kita masuk kitab Idahul Mubham, Qaisi ni boleh kita baca syarah, insya-Allah. Itu lebih kefahaman. Maka mula-mula ni kita kena bina tapak dahulu. Bina tapak. Salam aruk tunda. Salam musta'aruk tunda. Aruk. Apa tu aruk? Arak ke? Arak. Arak ni sifat bagi jisim jirim. Ke aruk tunda? Boleh jelaskan aruk dalam perbahasan apa? Alhamdulillah faham. Ini fasa ni tak payah, cepat faham. Syukran. Barakallahu fi Ustaz Muhammad Aiman Fadli. Memang dalam fasa tanaqud ni dia tak payah. Tanaqud ni dia salah satu hukum daripada qadiyah, iaitu hukum yang ikhtilah daripada dua qadiyah, iaitu salak dan juga ijab, ataupun ijab dan juga salak. Maka ada qadiyah dan ada yang tanaqud. Qadiyah ada yang tanaqud, itu kena faham. Kan kita belajar dah qadiyah itu apa? Iaitulah ihtimal as-sidqi wal kadhib bi zatih. Iaitulah bertimbang-timbang antara yang benar dan juga yang salah, dipandang daripada li zatih, dipandang daripada mukhbir dan juga waqi' bagi orang. Itu qadiyah. Kita nak mengihtimal sama ada orang itu betul ataupun tidak dia berkecek ni, dia bercakap. Maka hukum bercakap ada yang tanaqud. Sekali dia kata ijab, sekali dia kata nafi. Faham tak? Qadiyah ni orang cakap. Kita ni mustami' dengar orang mutakallim, orang yang bercakap depan kita. Dia kata A dan B. Dan hukum orang bercakap, salah satu dia tanaqud, iaitu berlawanan antara dua qadiyah. Apa? Ijab salak. Sekali dia kata ijab, dia menentukan ataupun dia mengatakan sesuatu. Sekali dia menafikan sesuatu. Ini dipanggil qadiyah, iaitu ikhtilafu qadiyataini. Berselisih di antara dua qadiyah, antara salak, antara ijab dan juga salak. Sekali dia kata A, sekali kata B. Orang ni kita nak kata benar ataupun tidak. Itu hukum dia. Kita nak cakap tu secara mudah. Maka tanaqud ini adalah menentukan sama ada orang itu ataupun qadiyah orang itu ataupun perceritaan orang itu sama ada betul ataupun tidak. Contoh, kita mustami' mendengar si mutakallim sebut. Dia kata, lembumu ada di situ. Lepas tu dia jawab pula esok, lembumu tak ada di situ. Ini dipanggil tanaqud. Sekali dia kata ada, sekali dia kata tidak ada. Maka percakapan si mutakallim ini, bila kita yang mustami' mendengar, kita kata, ini ada tanaqud ni. Ada berlawanan percakapan dia ni. Maka kita pun ihtimal sidq wal kadhib li zatih. Si mukhbir yang bercakap,
dengan waqi' dia bercakap, maka ada sekih. Ni tak betul cakap ni. Faham tak? Itu dipanggil tanaqud. Arak ini adalah salah satu sifat daripada makhluk arak. Sifat bagi makhluk arak. Itu dalam perbahasan ilmu ma'kulat. Wallahu a'lam. Mungkin kita ada soalan dah. Moga-moga kefahaman kita diberi futuh pada Allah, daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Insya-Allah di lain masa esok kita akan jumpa pada fasal yang baru, iaitu fasal akas dan juga akal al-aksi mustawi, iaitu akas sebalik daripada tanaqud, insya-Allah, dan juga daripada hukum ataupun hukum-hukum qadiyah, iaitu akas. InsyaAllah kita akan berjumpa pada esok hari. Moga-moga Allah Ta'ala memberkati kita, insyaAllah. Dan semoga-moga kita berdoa kepada Allah. Moga-moga kita mencintai ilmu mantiq. Ilmu mantiq ini adalah salah satu buah tangan daripada para ulama kita untuk kita mengenal. Maka kita memahami ilmu mantiq, maka mudahlah kita mencerna bila mana kita bercakap dengan orang, ataupun bila mana kita mendetek, memastikan orang itu bercakap bohong ataupun bercakap benar. Maka ilmu mantiq ini adalah ilmu nak mengenal pasti orang itu bercakap bohong ataupun cakap benar. Itu salah satu kunci bila mana kita mengaji ilmu mantiq. Dan juga ilmu mantiq ini adalah menentukan hukum akal. Menentukan hukum akal, sama ada hukum akal kita sihat ataupun tidak, dan meletakkan akal itu di tempat yang betul, dan juga percakapan itu di tempat yang betul. Maka inilah ilmu mantiq, insya-Allah. Amin. Moga-moga Allah Ta'ala memberkati kita, insya-Allah. Ada soalan? Ada dah. Jazakumullahu khairan jazak wa iyyak, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna aqidatan ahlus sunnati wal jamaah bil asy'ariyah wal maturidiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.